Okey, baik. Selamat tengah hari semua yang ada. Okey, jadi hari ini cikgu akan bincangkan tajuk yang keenam. Tajuk ni awak dah buat nota pun semalam waktu tutorial. Okey, bab yang keenam ini adalah elektrokimia. Okey, satu tajuk daripada cabang kimia. Okey, baik. Kita sambil-sambil tu kita rujuk juga buku teks sebab dalam buku teks tu ada banyak maklumat yang disampaikan. Okey, jadi elektrokimia dia ada dua subtajuk sahaja. 6.1 adalah sel elektrolitik. Okey, manakala 6.2 adalah sel kimia. So dua perkara sahaja kita belajar dalam tajuk elektrokimia ni. Tapi 6.1 dia punya konten agak panjang sikit sebab kita bincangkan dia punya faktor. Okey, so panjangnya sebab ada eksperimen lah. Okay, jadi eksperimen pun kita akan bincang secara teori je macam mana nak buat. Bila kita bersemuka nanti baru kita buat. Okey, baik. Buku teks anda muka surat 176. Okey. Bermula 176. Okey, jadi ada gambar-gambar yang berkaitan dengan elektrolisis. Berkaitan dengan elektrokimia. Okey, contohnya muka surat 177 tu ada gambar ditunjukkan mengecas bateri kereta elektrik. Okey, ni dekat Malaysia tak ada lagi lah, tapi dekat negara luar dah ada. Dia ada satu stesen yang mana kalau kita stesen minyak kan, nak isi minyak. Yang ni stesen untuk mengecas bateri kereta. Okey, yang kedua adalah bateri ion lithium kereta elektrik. Ini adalah gambar bateri ion lithium. Okey, yang digunakan dalam kereta ni. So ada baterinya untuk dia simpan cas elektrik dalam kereta. Bila kita cas ni maksudnya tenaga elektrik itu dia boleh disimpan. Okey. Baik, 6.1 adalah sel elektrolitik. Sel elektrolitik. Dalam tajuk ini anda kena tahu beberapa sebutan ataupun term yang nak kata baru tu tak baru juga, awak pernah jumpa masa awak tingkatan 2, masa awak belajar hidrolisis air. Awak belajar hidrolisis air masa tingkatan 2. So benda yang sama juga awak jumpa kali ni, cuma lebih banyak lah, lebih meluas dia punya konsep. Baik, elektrokimia. Okay, adalah kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait di antara elektrik dengan kimia. Itu asalnya perkataan elektrokimia. Elektro ni daripada elektrik dan kimia tu kimia lah. Okay. Seperti apa yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia. Okay, ni dua tajuk yang kita akan belajar. Okay, 6.1 sel elektrolitik dan 6.2 adalah sel kimia. Dia ada beza. Okay, dia ada beza dia. Dan bezanya kita boleh nampak bila kita dah belajar kedua-dua ni, nanti boleh kita buat perbandingan. Okay, sel elektrolitik. Okay, ada gambar dekat sini. Gambar dalam buku awak pun ada, rajah 6.1, rajah 6.2. Okay, ada dua jenis. Satu ke atas, satu ke bawah. Dua-dua tu kita panggil sel elektrolitik. Kalau dulu masa form tu awak panggil sel elektrolisis. Okay, sama je. Okay, dalam sel elektrolitik, arus elektrik dia akan mengalir melalui elektrolit. Sekejap, tak gerak. Okay. Arus elektrik dia boleh mengalir dalam litar ini. Ini kita boleh panggil sebagai satu litar yang lengkap. Jika litar ini lengkap, maka arus elektrik boleh mengalir. Okay. Yang mana akan ataupun untuk menghasilkan tindak balas. Akan berlaku tindak balas. Okay, tindak balas yang macam mana? Okay, yang pertama, tenaga elektrik, okay, dia biasanya awak akan jumpa ni gambar ni saya tunjuk ni, dalam buku awak pun ada. 6.1 tu ada gambar simbol bateri. Okay, ada gambar simbol bateri tu. Okay, itu yang saya tunjuk dekat slide sekarang ni. Okay, daripada bateri ini kita dapat tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik yang mana akan ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Dah jumpa dah perkataan elektrolisis. Tadi kita guna sel elektrolitik. Okay, yang mana sel elektrolitik akan menjalankan
yang akan menjalankan proses elektrolisis. So kita ada bateri, mesti ada bateri. Dalam sel elektrolitik mesti ada bateri. Okay, kalau tak ada bateri tak jadi. Okay, jadi next, apa gambar ni? Dia tunjukkan beza, terus ditunjukkan beza sel kimia. Okay, untuk yang 6.2 nanti kita akan belajar sel kimia, tapi dia tunjuk dulu perbezaan. Sel kimia ni ataupun kita panggil juga sel Voltan ataupun sel galvani. Yang mana sel kimia ni kita tak ada bateri. Itu beza dia. Sel elektrolitik ada bateri, sel sel kimia ataupun contohnya nama ni sama ketiga-tiga nama ni pun kita boleh panggil. Sel kimia tak ada bateri. Okay, sel kimia tak ada bateri. Nampak ini dalam gambar. Ini gambar tak berapa jelas ni. Nampak tak yang dia ada dekat sini adalah mentol. Dia tak ada bateri. Tapi mentol boleh menyala. Walaupun tak ada bateri, biasa nak bagi mentol menyala akan ada bateri. Tapi yang ni tak ada bateri tapi mentol boleh menyala sebab berlaku tindak balas ini yang menyebabkan arus elektrik boleh terhasil. Okay, dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus. Okay, maksudnya dalam sel ni, okay, dalam larutan ini berlaku tindak balas yang menyebabkan arus elektrik terhasil. Kalau sel elektrolitik tadi, arus elektrik yang menyebabkan berlaku tindak balas. Tapi dalam sel kimia, okay, tindak balas yang menyebabkan arus elektrik terhasil. Terbalik. Okay, dia terbalik. So nanti untuk sel kimia kita akan belajar lebih lanjut 6.2 nanti. Okay, ini perubahan tenaga dia. Tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Okay, tenaga kimia. Tenaga kimia itu merujuk kepada tindak balas yang berlaku dalam larutan ni. Okay, ada tindak balas yang berlaku menyebabkan ditukar menjadi tenaga elektrik. So dapatlah tenaga elektrik, maka mentol ini menyala. Okay, boleh? Setakat ni boleh lagi? Boleh. Boleh, okay. Baik, so kita tengok ni gambar rajah 6.1. Masih lagi gambar yang sama. Okay, apa yang ada, sebabkan ini adalah sel elektrolitik, cuba cari dulu. Mula-mula sekali kalau tengok dalam rajah yang diberi tu, awak cari dulu, mula-mula sekali awak cari ada bateri ke tak ada. Ada bateri ke tak ada. Kalau ada, maksudnya itu sel elektrolitik. Kalau tak ada, maksudnya itu sel kimia. Itu apa dia punya panggil? Pengenalan yang paling nampak. Okay, beza yang paling ketara nampak. Okay, so sini kita ada bateri. Nampak tak yang panjang macam ni? Panjang pendek itu adalah simbol untuk bateri. Jadi, jumpa je macam ni maksudnya ini adalah sel elektrolitik. Okay, baik. Kemudian kita berkenalan pula dengan elektrolisis. Tadi cikgu dah sebut, elektrolisis ni nama proses. Okay, dia adalah sejenis proses. Sekejap. Proses elektrolisis. Okay, proses di mana berlaku penguraian sebatian. Okay, penguraian sebatian. Penguraian tu atau kata lain dia tu pemecahan. Okay, suatu sebatian dalam keadaan leburan, okay, ni penting, ataupun aqueous. Okay, dia mesti sebatian tersebut dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Lebur ni maksudnya dalam leburan dia ada chemical tersebut, bahan kimia tersebut semata-mata tanpa ada air. Okay, kita panggil dia lebur. Contohnya kalau contoh mudah lah gula. Okay, gula, awak panaskan gula tu akan mencair. So bila dia dah cair, kita akan panggil dia sebagai leburan. Melebur, dia melebur. Tapi kalau kata gula itu awak tambahkan dengan air, so bila tambah je air, awak pun kacau dia pun melarut semua dan kita panggil dia sebagai larutan. Okay, larutan aqueous, ada air. Leburan tak ada air, aqueous ada air. Okay, maksudnya pemecahan sebatian tadi kepada unsur yang membentuknya.
unsur yang membentuknya. Contoh dekat sini kita ada chemical kita asid hidroklorik cair dan air suling kita ada kat sini. Nanti bila kita jalankan proses elektrolisis, kita akan pecahkan asid hidroklorik ini kepada unsur-unsur yang membentuk dia. Okey, iaitu unsur hidrogen dan unsur klorin. Okey, asid hidroklorik dia terdiri daripada hidrogen dan klorin. Okey, dia dalam keadaan cecair lah ni. Jadi kalau kita nak pecahkan dia, kita nak pecah dia macam tu, boleh dengan cara kita jalankan elektrolisis. Lisis tu hari tu cikgu ada sebut, lisis ni adalah pecah. Okey, pecah. Elektrolisis maksudnya elektrik akan memecahkan, elektrik pecah. Okey, jadi elektrik pecah tu merujuk kepada sebatian kimia yang kita pecahkan unsur asal, kita pecahkan unsurnya kepada unsur asal dia menggunakan elektrik. Okey, menggunakan elektrik. So nanti asid hidroklorik ni kita akan pisahkan dia. Nanti kita akan dapat hidrogen dan juga gas hidrogen dan juga gas klorin. Okey, dengan cara elektrolisis kita boleh dapat. Okey. Boleh? Pecah je, awak faham dia pecah je. Dia nak pecahkan apa-apa sahaja bahan kimia ni kita nak pecahkan. Air suling sebagai membantu untuk mempercepatkan proses pemecahan ini. Nanti bila dia kita on switch, dia dah jalan, elektrik dah mengalir semua. Lama kelamaan awak akan nampak ada kita panggil ni, kawasan yang berisi air ni dia akan jadi kosong. Dia akan berisi dengan gas. Sini pun sama, dia akan berisi dengan gas. Okay, jadi air ni dia akan turun paras dia. Dia akan turun dan gas yang ada dalam inilah gas hidrogen dan gas klorinnya. Okay, so kita akan dapat gasnya dekat sini. Kita kumpulkan dia dekat sini. So itu sel yang pertama. Baik, kita juga ada sel yang ni. Contoh yang kedua ni, sel yang pertama tadi nampak tak, perasan tak dia punya kedudukan terbalik. Dia punya ni, kita terlangkupkan dia punya tabung uji. Okay. Untuk yang kedua, dia ada banyak cara nak buat sel elektrolitik ni. Dia ada banyak cara boleh buat. So yang kedua macam ni. Darjah 6.2. Okay, dalam keadaan biasalah ini bika. Lepas tu dia punya sambungan litarnya di atas. Okay, so kita ada mula-mula sekali cikgu pesan tengok apa? Jumpa jerajah mula-mula sekali tengok apa? Ni. Bateri. Betul. Mula-mula sekali tengok bateri. Kalau ada bateri maksudnya itu adalah sel elektrolitik. Kalau tak ada bateri, cari-cari tak jumpa, itu adalah sel kimia. Okay. Sel elektrolitik terdiri daripada, baik yang ni kita nak tengok satu-satu apa yang ada dalam sel ini. Okay, gambar, rasa macam ada gambar yang besar sikit kot lepas ni. Tak ada? Ada. Okay, dia mesti ada sumber elektrik, iaitu bateri. Sebab tu tadi cikgu suruh cari bateri, ada ke tak? So dah ada. Dah ada maksudnya, okay, syarat yang pertama settle. Yang kedua, dia ada anode. Okay, anode, A-N-O-D. Ni awak dah jumpa dah masa tingkatan 2 dulu. Okay, anode merupakan elektrod yang disambung pada terminal positif sumber elektrik. Terminal positif bateri. Okay, ni ada tulis kan? Kalau kata ada setengah gambar, dia tak tulis tahu positif negatif tu. Kalau dia tak tulis, awak tengok mana kaki panjang. Dia ada satu kaki panjang, satu kaki pendek. Ini satu bateri. Kalau ada lagi satu panjang, satu pendek, ini bateri yang kedua. Kalau ada lagi satu, ini bateri yang ketiga. Jadi cara nak tengok dia, mana yang panjang itu adalah positif, mana yang pendek adalah negatif. Okay, so nampak yang ni gambar dia, yang panjang dia tulis. Yang ni untunglah sebab dia tunjuk positif, yang ni negatif. Okay, jadi anode ini adalah elektrod yang disambung pada terminal positif. Okay, mana tu positif kita tadi? Sini kan?
Sini positif, maka dia bersambung di sini. So ini yang warna hitam ni kita panggil anode. Okay, dia adalah elektrod. Okay, elektrod yang kita panggil sebagai anode terminal positif sebabnya dia bersambung dengan positif bateri ni. Okay, so dia bersambung dengan positif bateri ni, jadi kita panggil dia sebagai anode. Okay, kemudian kita ada yang kedua adalah cathode. Okay, ni anode dia tunjuk. Okay, nampak anode dia adalah positif sebab dia bersambung dengan positif. Yang bersambung dengan positif, maka dia positif jugalah. So, dia adalah terminal positif. Okay, yang ni bersambung dengan terminal negatif kan. So, di sini kita panggil dia sebagai terminal negatif. Atau kita panggil dia sebagai cathode. Ni cathode. Okay, boleh lagi? So, ni yang warna hitam ni adalah elektrod yang kita panggil cathode. Yang warna hitam satu lagi kiri ni kita panggil dia sebagai anode. Tapi kalau kata anode dengan cathode ni dia boleh bertukar tempat tau. Tapi bergantung pada bateri. Kalau kata bateri dia ni dia letak terbalik, dia letak macam ni. Pendek, panjang, pendek, panjang. Okey, bermaksud sini negatif, di sini positif. Kau tak boleh tulis. Ikut bateri. Ikut bateri maka inilah terminalnya. Bateri positif di sini maka ini adalah terminal positif dan terminal positif kita panggil anode. Terminal negatif kita panggil cathode. So, awak dah ada bateri, dah ada anode dan cathode. Next, kita ada elektrolit. Elektrolit ni yang dalam ni. Yang dalam bikar kita ni, apa-apa sahaja larutan ke, leburan ke, larutan aqueous ke yang mengandungi ion positif dan ion negatif. Kalau dia ada ion macam ni, nampak tak dalam gambar tu ada ion positif, ada ion negatif. Maka kita panggil dia elektrolit. Tapi kalau tak ada ion negatif, ion positif dalam larutan ni, kita panggil dia bukan elektrolit. Elektrolit hanya jika dia ada ion positif dan ion negatif dalam larutan. Kalau tak ada, kita panggil bukan elektrolit. Ini ada dalam soalan juga ni dia tanya. Manakah bukan kata dalam soalan je, dalam buku teks awak tu tengok muka surat 179. Muka surat 179 ada dekat sini ni. Dekat slide saya ada. Nanti saya tunjuk. Okey, ini apa? Sumber elektrik. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi menghasilkan arus elektrik. Samalah tadi ni. Nampak tak panjang, pendek? Gambar ni dia tak tunjuk mana positif, mana negatif. Jadi anda yang kena tentukan. So yang panjang adalah yang positif. Ya betul. Yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Negatif. Okey, pandai. Jadi cikgu nak tanya, kalau sini positif, elektrod ini kita panggil apa? Sini positif, so elektrod ni yang menyambungkan dia kita panggil apa? Kation. Apa? Kation. Bukan. Tadi baru sebut dekat slide sana. Sekejap saya patah balik. Ni. Ini terminal positif bateri. Okay, sini sini positif bateri, dia sambung kat sini. So sini kita panggil apa? Anode. Ya betul, anode. Okay, yang mana sambung dengan negatif kita panggil cathode. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, ini sambung dengan positif, so sini adalah anode. Yang ni sambung dengan negatif, so sini adalah cathode. Tu dia dah tulis dah tu. So ini terminalnya, ni elektrod. Negatif, positif. Baik, so sumber elektrik sudah. Okey, elektrolisis takkan berlaku jika tiada arus elektrik mengalir melalui elektrolit. Sebab tu tadi cikgu cakap cari bateri. Kalau bateri tak ada, proses ini tak akan berlaku. Tak ada bateri, tak ada proses. Ada bateri, boleh ada proses. Okey? Yang ni kita sambung. Ni elektrod.
Okey, jadi kita nak perkenalkan elektrod tadi cikgu dah sebut sebenarnya. Anode dengan katod tu adalah elektrod. Okey, elektrod ialah konduktor elektrik. Okey, konduktor elektrik tu maksudnya bahan yang membenarkan elektrik mengalir melaluinya. So, apa-apa saja bahan yang boleh membenarkan elektrik mengalir melalui dia, kita panggil dia elektrod. Tak kisahlah apa-apa pun. Contoh yang paling biasa kita guna dekat makmal, kita ada elektrod karbon. Okay, karbon dia akan membenarkan arus elektrik mengalir melalui dia, jadi kita panggil dia sebagai elektrod. Okay. Kalau dia tak bagi elektrik lalu, so dia bukan elektrod. Okay, elektrod yang disambung pada terminal positif dikenali sebagai anode. Tadi kita dah bincang. Elektrod ni kalau dia bersambung dengan terminal positif, nampak tak? Ini bateri positif di sini. So kita ada wayar penyambung warna merah ni. So dia bersambung dekat sini. So ini elektrod. Elektrod ini kita panggil anode sebab dia bersambung dengan positif. Manakala yang ni yang bersambung dengan negatif, kita panggil dia katod. Okay, kita panggil dia katod. Tadi dah bincang tadi. Okay, baik. So settle yang ni. Elektrod dengan elektrod sudah. So elektrolit. Ni pun kita dah sebut tadi. Cikgu dah sebut tadi. Elektrolit. Elektrod batang ni yang menyambungkan bateri dengan larutan. Okay, bateri. Ada bateri. Ni bateri ni. Ada wayar yang disambungkan pada satu konduktor elektrik yang kita panggil elektrod tadi. Okay, nampak ini positif dia sebelah kanan, negatif dia sebelah kiri. Baik, cikgu nak tanya, yang ni yang cikgu tunjuk sekarang ni, ini kita panggil elektrod apa ni? Anode ke katod? Anode. Ya, pandai. Ini anode. A tu anode Okay, so lawan dia yang ni yang sambung dengan negatif kita panggil? Katod. Pandai, katod. So awak kena ingat dulu yang tu. Okay, anode dengan katod. Sebab lepas ni akan jumpa lagi satu perkataan yang akan menyebabkan awak pening. So sekarang letak siap-siap dalam kepala, okey, yang mana sambung dengan positif tu kita panggil dia anode. Yang mana bersambung dengan negatif kita panggil dia katod. Okey, ni elektrod tadi. Sekarang kita nak tengok elektrolit. Okey, hari ni kita cukup pengenalan ni je dulu. Okey, elektrolit ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, tadi dah ada dah kat depan tadi, dia dah tunjuk. Boleh mengalirkan arus elektrik, okay, sama ada dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Okay, dan akan mengalami perubahan yang perubahan kimia. Kita panggil dia elektrolit. Okay, dalam ni nampak tak, ini kita panggil tube U. Okay, tube U ni kita isi dengan sama ada leburan ataupun larutan aqueous yang ada cas. Yang ada cas. Yang tak ada cas, dia tak jadi. Yang ada cas sahaja, barulah elektrolisis akan berlaku. Okey, ni pun dah sebut tadi. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam kedua-dua keadaan di atas, leburan dan aqueous, kita panggil dia bukan elektrolit. Ni dah bincang tadi. 2 kali dia ulang. Okey, supaya anda ingat. Ni yang cikgu nak suruh awak tengok tu. Jadual 6.1, contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Cara nak ingat dia macam ni. Untuk elektrolit, awak tengok nama dia panjang ni. Leburan, plumbum, 2 bromida. Panjang. Leburan ni sebenarnya kalau tak tulis pun tak apa. Kalau tulis pun tak apa. Ini nama dia. Chemical tu nama ni. Plumbum, 2 bromida. Ada 2 patah, betul tak? Plumbum 2, 1. Bromida 1. So ada 2 patah perkataan. Jadi kalau awak nak kenal dia dia elektrolit ataupun bukan, untuk elektrolit ni biasanya nama dia 2 patah. Natrium klorida 2. Natrium hidroksida 2. Cuprum 2 sulfat 2.
Ini kira sekali dia tak kira 3 ni, dia kira sekali je. So 2 patah perkataan dia adalah elektrolit. Okay. Kemudian untuk contoh bukan elektrolit, ini biasanya satu patah perkataan. Satu patah perkataan sahaja. Okay, naftalina satu, asetamida satu. Okay, larutan ni sama macam leburan tadi, kalau tak tulis pun tak apa. So, glukosa satu, etanol satu. Nampak beza dia? Okay, yang 2 patah ini adalah contoh elektrolit, yang satu patah perkataan ni larutan ni boleh abaikan. Larutan glukosa jangan pula kira dia 2. Dia sebenarnya glukosa je. Kalau nak ikut larutan etanol, kita tulis larutan etanol juga. Larutan etanol, larutan asetamida. Tapi larutan tu tak payah. Yang ni pun cikgu tak kira tadi kan. Yang ni pun cikgu tak kira. So tak payah kira. So larutan pun tak payah kira yang ni. So anggapkan dia satu patah, satu patah, satu patah, satu patah. So yang satu ni bukan elektrolit. Dia tak boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia tak ada ion cas dalam tu. Okay. So boleh beza lepas ni kalau keluar soalan, ada keluar tau soalan ni. Soalan terutamanya pada bahagian bahagian eksperimen. Dia akan tanya ataupun dia suruh awak buat kotak macam ni, berikan contoh elektrolit dan bukan elektrolit. So awak buat kotak macam ni, nampak. Elektrolit 2 patah, bukan elektrolit 1 patah perkataan. Okay, boleh? Boleh laju pula saya tekan. Okay, ni penerangan dia lah. Okay, cukup awak faham yang cikgu cakap tadi saja. Ikut yang cikgu cakap Apa tu. dengan jadual berkala cikgu? Apa dia? Penjadualan. Mana? Jadual berkala ni. Exam. Yang mana? Yang contoh elektro dengan bukan elektro sama. Mana tak faham? Kat mana? Soalan ni tanya perjadualan. Dia suruh, biasanya dia akan tanya perbandingan, bukan perbandingan, maksudnya dia kata macam ni. Nyatakan perbezaan, bukan nyatakan perbezaan, berikan contoh. Terus berikan contoh elektrolit dan contoh bukan elektrolit. Dia suruh awak buat jadual macam ni je. Awak buat je jadual macam ni, tak payah buat ayat panjang-panjang. Okay, contoh elektrolit apa? Contoh bukan elektrolit apa? So nanti dalam nota awak pun awak boleh masuk ni. Nanti boleh tulis note sikit kat sini. 2 patah. 2 perkataan adalah elektrolit, 1 perkataan adalah bukan elektrolit. Okay, supaya awak senang ingat. Okay. Baik, okey lagi ke? Okey lagi. Okey, kalau okey lagi, cikgu sambung sampai awak buat nota semalam sampai proses elektrolisis kan. Okey, nanti next class baru kita sambung yang faktor. Faktor tu panjang sebab banyak eksperimen. Okey, jadi eksperimen kita boleh bincang secara teori saja dan soalan banyak juga daripada bab ini untuk eksperimen sebab dia memang eksperimen semata-mata. Okey, jadi proses elektrolisis, so kita dah kenal semua apa yang ada, apa yang perlu ada, apa yang perlu supaya proses elektrolisis boleh berlaku. Okey, jadi kita nak tengok macam mana dia berlaku, macam mana yang cikgu tunjuk mula-mula sekali tadi tu. Yang asid hidroklorik itu kita pisahkan dia kepada unsur asal dia, hidrogen dengan klorin. So sini baru kita tengok macam mana dia berlaku. Okay. Jadi, semasa proses elektrolisis, ion yang bercas positif, ion awak dah belajar ni masa form 4 ion. Kita ada ion positif, kita ada ion negatif. Ion positif dan ion negatif. Jadi, tadi kan cikgu ada sebut elektrolit ni kita mesti ada ion positif dan ion negatif dalam tu. Barulah kita panggil dia elektrolit. Kalau yang tak ada ion positif, tak ada ion negatif ni, kita panggil dia bukan. So sekarang kita nak guna cuma elektrolit. Yang mana dalam elektrolit itu ada ion cas positif, ada ion yang bercas negatif. Okey. Baik, sekarang cikgu nak tambah satu lagi.
Okay, ion yang bercas positif ni kita panggil nama dia cation. K-A-T-I-O-N. Okay, nampak tak T dekat tengah ni? T dekat tengah ni, dia menunjukkan dia positif. Senang nak ingat. Okay, ion yang bercas positif, okay, K-A-T, cikgu tulis sekali lagi. K-A-T-I-O-N, ejaan dia. Jadi nampak ada T dekat tengah, maksudnya ini adalah bercas positif. Okay, manakala negatif ni, ion yang bercas negatif ini, kita panggil dia N ion. Ejaan dia A-N-I-O-N. N, ada huruf N dekat tengah ni kan. N itu negatif. Boleh ingat? Cat ion, T tu, nanti awak tulis dekat buku awak tu. Cat ion, T dekat tengah tu merujuk kepada positif. Manakala N ion, dalam ejaan N ion ada huruf N yang menunjukkan negatif. So lepas ni awak tak akan tertukar. Okay? Baik, apa lagi ni? Contohnya sewaktu, okay, ion bercas negatif, belum lagi. Ni, ion yang bercas positif, okay, yang cat ion ni tadi. Kejap, saya gambar ni ada kat belakang tapi saya rasa gambar patut kena ada kat sini baru saya nampak nak tunjuk. Okay, saya lukis sendirilah, saya lukis mula. Okay, ini ada bateri. Kemudian kita ada wire penyambung. Kemudian lepas tu kita nak sambung dengan apa? Elektrod. Satu lagi kita sambung dengan elektrod juga. Okay, kemudian kita ada bika lah. Okay, kemudian kita isi dengan elektrolit. Okay, jadi ini terminal positif. Maksudnya ini adalah anode. Ini terminal negatif bersambung dengan elektrod ini adalah cathode. Nampak? Okay, jadi apa yang diberitahu di sini adalah ion bercas positif, ion yang ada dalam air ni, dalam larutan ni. Okay, sama ada leburan ataupun aqueous ni. Ion yang bercas positif, dia akan cari pasangan berlawanan. Dia akan cari terminal yang berlawanan. Dia nak pergi berehat, dia pergi cari terminal yang berlawanan cas. Kalau dia positif, dia akan cari terminal negatif. Kalau dia positif, dia cari terminal negatif. Kalau dia negatif, dia ion negatif. Okay, ion ni ada dalam ni, dalam larutan ni. Kalau dia negatif, dia akan cari lawan dia positif. Okay. Nanti kita tunjuk gambar yang besar sikit lepas ni. So saya nak baca ayat dia kat sini je dulu. Okay, ion bercas negatif bergerak ke anode. Okay, sebab dia cari pasangan yang berlawanan. Apa tadi? Negatif tu, anion bercas negatif, dia akan cari anode lah yang bercas positif. Okay, jadi ini penerangan. Saya nak tunjuk gambar dekat muka surat sebelah je. Okay, elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak. Baik, kalau kata ni, larutan ni kita tak letak larutan tapi kita letak pepejal. Bahan kimia yang sama. Kalau tadi kita guna asid hidroklorik, tapi sebenarnya tak ada pun. Asid hidroklorik pekat ni. Pekat pula, pepejal. Tapi contohlah tadi kita letak larutan asid hidroklorik, maka ada ion bebas. Kalau kita letak dalam bentuk pepejal, elektrolisis tak boleh berlaku sebab ion dia tak boleh bergerak bebas. Pepejal kan dia punya zarah tak bergerak, dia kekal je, so tak bergerak. So ion ni tak bebas. Ni ion ni dalam ni dia hati dia nak pergi mana, dia bebas. Tapi dalam pepejal dia tak boleh bebas. So tiada proses elektrolisis berlaku kalau elektrolitnya dalam keadaan pepejal. Dia cuma boleh dalam leburan ataupun larutan aqueous. Ni gambar yang besar yang cikgu nak tunjuk tu. Okay, sama macam tadi, bateri sambung kepada anode. Bateri negatif sambung kepada cathode. So nama dia ni anode, nama dia cathode. Baik, dalam bika ni kita ada leburan plumbum 2 bromida, PbBr2. Ini adalah formula kimia dia, PbBr2. Plumbum dan bromin asalnya.
So bila dia dalam keadaan yang ni leburan, leburan maksudnya tak ada air. Okay, air tak ada. Plumbum 2 bromida semata-mata. So ambil api, panaskan dia, dia akan menjadi leburan. Sebab tu kita panggil leburan. Okay, tak ada air dekat sini. Kalau lepas ni awak ambil air, campur dekat sini, panaskan, so kita panggil dia larutan. Okay. Baik, apa yang berlaku? Ni dia zoomkan. Dalam leburan ni bila dia panaskan, dia asalnya plumbum 2 bromida dia pepejal. Tapi bila kita panaskan, dia akan berubah jadi leburan. So bila leburan, dia boleh bergerak bebas. Kalau dalam pepejal tadi, dia tak boleh bergerak bebas. Sebab tu kita perlu panaskan supaya dia cair. Okay, kita ada Br negatif, ion bromida. Okay, nah ini kita ada ion plumbum. Okay, saya tulis besar-besar sikit, tak nampak kecil tu. Okay, plumbum. Ini charge dia, 2 tambah, nampak tak dia punya charge positif. Untuk Br, okay, ion bromida, charge dia negatif 1. So kita tulis negatif. So ni charge, dah nampak dah sini ada charge. So yang negatif akan cari terminal positif. Yang positif akan cari terminal negatif. Okay, sini cikgu tulis. Anode bercharge positif. So cikgu tulis sini positif, takut tak perasan. So sini negatif. Jadi Pb2+, plumbum, ion plumbum, charge positif, dia akan pergi ke mana ni? Nak pergi ke anode ke cathode? Nak pergi mana? Dia positif. So dia kena cari lawan dia. Lawan dia yang mana? Anode ke cathode? Cathode. Okay, pandai. So dia akan pergi sini. Dia akan menghampiri, dia akan berada di sekeliling ni. Tu kalau nampak ni dalam ni, Pb2+, anak panah dia pergi ke sini. Sama je. Ion plumbum semua pergi ke sini. Okay, manakala yang Br minus ni, ion bromida ni negatif, dia akan cari terminal positif. Jadi sebab tu awak nampak ini Br, ni Br, ni Br, semua menghampiri anode. Ini yang akan berlaku. Okay, boleh? Nak tunjuknya positif akan cari negatif, negatif akan cari positif. Okay? Boleh? So itu saja yang cikgu nak tunjuk hari ni. Setakat hari ni boleh setakat sampai sini. Untuk faktor ni kita sambung bila esok kan esok hari Khamis. Okay, untuk faktor tu kita sambung hari Khamis. So ini saja. So apa yang awak belajar hari ni, ulang balik daripada awal. Awak dah belajar sel elektrolitik. Mula-mula sekali tengok dia punya bateri. Okay, kemudian kalau tak ada bateri tu maksudnya dia akan masuk kepada tajuk seterusnya 6.2 iaitu sel kimia. Okay, dalam sel yang ada bateri tadi kita panggil sel elektrolitik, akan berlaku proses elektrolisis. Nama dia dah dekat-dekat dah tu. So awak tak akan tertukar lah. So dalam elektrolisis awak kena tahu kita ada apa tadi? Bateri, kita ada wayar penyambung, kita ada elektrod. Betul? Elektrod kena ada 2 lah. Satu elektrod positif, satu elektrod negatif. Okay. Kemudian kita mesti ada elektrolit. Kalau tak ada elektrolit, tak jadi. Mesti ada elektrolit. Dan elektrolit itu adalah larutan aqueous ataupun leburan yang ada ion yang bebas bergerak. Yang bebas. Okay, dalam pepejal tak boleh sebab dia tak bebas. Yang bebasnya adalah leburan dan juga larutan. Okay, itu adalah elektrolit. Jadi elektrolit pun cikgu dah bagi tahu macam mana nak beza. Satu, untuk elektrolit dia ada 2 patah perkataan. Untuk bukan elektrolit dia 1 patah perkataan sahaja. Okay, kemudian kita tengok pada last sekali, rajah inilah 6.3. Bagaimana ion yang ada dalam elektrolit ini bergerak ke elektrod masing-masing. So yang positif cari negatif, yang negatif cari positif. So itu saja yang kita belajar hari ini. Okay, ada nak tambah apa-apa tak?
Ataupun awak nak tanya apa-apa? Yang nota sampai sini awak dah siap kan? Okay. So hari ni awak boleh sambung nota yang seterusnya kalau rajin. Kalau tak, tunggu nanti hari Khamis lah. Cikgu tak ada keluar ke? Keluar apa? Keluar pergi jalan apa-apa ha. Keluar pergi jalan? Ha. Bila? Tak cikgu. Cikgu tak ada keluar. Tak. Tak ada keluar. Patutnya Kasin ada jual durian. Kat mana? Kat mana? Ada dekat Tesco tepi jalan tu. Murah ke? Dalam 3 kilo 10. 3 kilo 10. Awak dah beli Okey tak? Okey. 5 Eh. kilo apa? RM50. 5 kilo RM50. Oh. Bila awak beli tu? Semalam. Oh, semalam. Dah habis dah? Ada lagi jual. Ada lagi? Oh, okey. Nantilah kalau cikgu keluar, cikgu pergi tengok juga. Okey, thank you bagi tahu. Yeah. Okey. Okey, so tak ada apa-apa. Nanti kehadiran awak isilah. Cikgu dah bagi link kan. So itu saja. Cuma kalau awak belum lukis yang rajah 6.3, tolong lukis yang ni je. Kalau dah lukis, okey lah. Kira tak apalah, cukup je. Sebab ada satu kelas lagi cikgu terlupa nak suruh dia lukis masa tutorial. So, okey, itu saja. So, terima kasih join. Nanti kita jumpa lagi hari Khamis. Okay? Bye-bye. Boleh left.